Salam sejahtera. Nama saya Ong Siting dari awal 41. Hari ini saya dengan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang bahasa asing dalam bahasa Melayu dalam artikel Buang Masa Fikirkan pada Si Dia. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bahasa asing ialah bahasa selain daripada bahasa ibunda yang biasanya dipelajari secara formal atau tidak formal. Unsur asing dalam bahasa Melayu wujud melalui proses pengambilan atau peminjaman daripada bahasa-bahasa lain, iaitu bahasa yang lebih maju dalam tamadun yang lebih tinggi. Hal ini demikian terjadi apabila berlaku pertembungan dengan tamadun tersebut. Peminjaman ini berlaku sejak abad ke-7 apabila bahasa Melayu kuno banyak meminjam kosakata dari bahasa Sanskrit. Peminjaman berlaku akibat penjajahan, aktiviti perdagangan, perkembangan ilmu dan peredaran massa. Seperti bahasa-bahasa lain di dunia, bahasa Melayu juga turut melakukan proses peminjaman untuk berkembang maju. Kosakata pinjaman terbahagi kepada 3 aspek penting, iaitu aspek fonologi, aspek morfologi, dan aspek semantik. Aspek fonologi adalah unsur pinjaman bunyi. Contohnya, komputer jadi komputer. Ia merupakan perubahan konsonansi kepada K. Seterusnya, aspek morfologi adalah unsur pinjaman bentuk kata. Contohnya, global. Global merupakan peminjaman tanpa berlaku pengertian daripada bahasa Inggeris. Selain itu, aspek semantik. Aspek semantik adalah unsur pinjaman makna. Contohnya, bisa. Bisa adalah contoh perluasan makna. Ia membawa maksud racun ataupun boleh. Ketiga-tiga unsur ini adalah sangat penting kerana ia adalah asas kepada sesuatu kosakata. Kajian ini penting untuk mengenal pasti proses peminjaman yang terdapat dalam artikel Buang Masa Fikirkan pada Si Dia. Kajian ini juga dapat menganalisis aspek kosakata dan menambah kefahaman tentang fenomena bahasa asing dalam bahasa Melayu yang wujud di negara kita. Akhirnya, kajian ini penting untuk kita dapat mengetahui bagaimana atau cara bahasa asing mempengaruhi bahasa Melayu. Baik, sampai sini sahajalah perbincangan saya. Selepas ini sampai giliran kawan saya untuk membentangkan faktor dan seterusnya. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Encik Bazli. Nama saya Kirtish Anak Lelaki Ramya, RY 44, nombor matrik saya 181382461. Hari ini saya berada di sini ingin mengulaskan tentang faktor-faktor bahasa asing dalam bahasa Melayu. Faktor-faktor bahasa asing dalam bahasa Melayu ialah melalui pertembungan antara penutur-penutur bahasa yang berkenaan. Pertembungan antara penutur boleh berlaku dalam hal-hal seperti melalui proses peperangan dan penjajahan politik. Seterusnya, aspek peperangan dalam penjajahan politik telah membawa masuk perkataan-perkataan daripada bahasa Portugis, Belanda dan Inggeris. Keperluan dalam dunia baru terutama dalam hal-hal untuk memberi nama-nama baru atau istilah-istilah baru yang menepati kehendak pengisi masa dan keadaan waktu itu. Akhir sekali, faktor fisiologi masyarakat peminjam. Masyarakat penutur akan meminjam daripada bahasa yang dianggap lebih tarafnya daripada ibundanya sendiri. Kesan-kesan bahasa asing dalam bahasa Melayu ialah apabila peminjaman bahasa berlaku, maka berlaku penyesuaian dan perubahan pada bahasa tersebut sehinggalah kata-kata yang dipinjam itu diterima dan diserap ke dalam koleksi pembenaran kata bahasa tersebut. Peminjaman bahasa yang berlebihan akan mendatangkan kemudaratan kerana bahasa tersebut akan hilang identitinya sehingga menjadi bahasa pasar. Contohnya, maca, lu, itu semua merupakan bahasa pasar. Struktur ayat juga boleh terganggu akibat daripada peminjaman bahasa. Di samping itu, proses peminjaman juga boleh menyebabkan berlakunya perubahan bunyi atau fonologi.
bentuk kata atau morfologi serta bentuk ayat atau interseksi pada bahasa tersebut. Akhir sekali, perubahan fonologi bahasa Melayu berlaku akibat kemasukan kata pinjaman daripada bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Bahasa Arab. Pengaruh bahasa Arab muncul selepas pengaruh India bertapak di keperluan Melayu. Terdapat banyak kosakata bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Melayu. Kedatangan Islam juga mempengaruhi agama dan kepercayaan malah budaya penduduk tanah Melayu. Pinjaman kosakata. Agama, sujud, wudud, rasul, fikiran dan perasaan, nafsu, hajat, kalbu, benda dan kejadian, wajah, hairat, roh, hadat atau pergaulan manusia, fitnah, umat, fakir, himbauan akhirat, ustazah, adirat, abadi, ya Islamiyah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Tirwarsu Muthukrishnan, nombor matrik 1813924424. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kajian saya. Namanya Bahasa Asing dalam Bahasa Melayu. Saya ingin menyambung dari mana kawan saya berhenti, iaitu bahasa Cina. Hubungan dengan masyarakat Cina, khususnya penutur bahasa Hokkien, oleh orang Hokkien telah menyebabkan banyak kosakata Cina dipinjam. Orang Hokkien adalah yang terawal datang ke tanah Melayu. Pada masa abad ke-15, orang Hokkien di tanah Melayu bekerja sebagai pelumbung, biji timah dan perdagangan. Bawah adalah contoh-contoh perkataan yang dipinjam dari bahasa Cina. Kuetiao, bihun, lychee, kuaci, angpao. Perkataan ini semua dari segi fonologi, penyebutan disesuaikan dengan bahasa tempatan. Yang kedua ialah bahasa India. Hanya sedikit penggunaan bahasa Tamil dalam bahasa Melayu. Ini kerana bahasa Tamil banyak meminjam bahasa Yunani, Portugis, Inggeris dan bahasa-bahasa dari timur yang lain. Contoh kosakata India ialah kakak, emak, bapa, gurindam. Kakak bermaksud akak, emak bermaksud ama, bapa bermaksud apa, gurindam bermaksud gurindam. Gurindam dalam bahasa Tamil ialah mula-mula. Dalam bahasa Malaysia ialah puisi. Yang ketiga ialah bahasa Inggeris. Pinjaman kosakata Inggeris ialah pinjaman kata yang paling berpengaruh dan dominan dalam bahasa Melayu. Diserbaluaskan melalui sekolah-sekolah Inggeris di tanah Melayu pada ketika itu. Contoh sekolah-sekolah ialah sekolah vernacular pada masa penjajahan British. Banyak dipinjam akibat perkembangan ilmu dalam bidang teknologi mengungkapkan istilah-istilah khususnya. Contoh kosakata ialah motorcycle menjadi motosikal, parlimen menjadi parlimen, station menjadi station, teknologi, pipe, aiskrim, koperasi, kelas, basikal, bas, buku, lirik, komputer, kelab, generasi, artikel, televisyen, kelas. Perkataan ini semua diambil daripada bahasa Inggeris. Hanya lepas tu, imbuhan awalan. Anti, auto, multi, makro, sub. Ini semua perkataan awalan yang diambil daripada bahasa Inggeris. Contohnya, antisosial, antibiotik, otomobil, autograf, ultra bunyi, macam tu. Imbuhan akhiran. Al is ismografi CT. Contohnya, klinikal, praktikal, ekonomis, nasionalisme, sosiologi, revolusi, productivity, reality, fotografi. Ini perkataan yang diambil daripada bahasa Inggeris. Itu saja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fahmi Fikri bin Muhammad Zabri. Nombor kad matrik saya 18138247 Saya dari RY44. Hari ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk membentangkan tajuk yang saya dapat daripada adik kumpulan saya, iaitu contoh daripada kajian dan kesimpulan. Contoh daripada kajian yang saya dapat daripada artikel yang kami pilih, iaitu buang masa fikirkan pada CDR. Dia lebih menuju kepada artikel ini lebih menuju kepada bahasa asing dalam bahasa Melayu. Jadi saya akan terangkan apa yang saya dapat, apa yang contoh saya dapat daripada kajian ini. Okey. Bahasa asing dalam bahasa Melayu ini wujud melalui proses pengambilan dan peminjaman bahasa-bahasa lain, iaitu yang lebih maju dalam tamadun yang lebih tinggi. Peminjaman bahasa asing berlaku di Malaysia akibat berlakunya aktiviti penjajahan, perdagangan, perkembangan ilmu dan peredaran masa. Bahasa asing juga banyak mempengaruhi orang-orang di Malaysia. Jika dapat dilihat sekarang ini, banyak bahasa-bahasa asing yang diguna pakai sekali dalam bahasa Melayu melalui media massa, televisyen, drama-drama dan lain-lain lagi. Jadi, dalam etika ini terdapat banyak perkataan bahasa asing yang sering digunakan diguna pakai ketika percakapan tak formal. Okey, saya akan beritahu contoh-contoh yang berada dalam artikel yang kami dapat ini. Antara perkataan-perkataan yang kami dapat dalam artikel kami itu ialah move on, cease, refresh, reformat, okay, best, stop, video dan banyak lagi. Jadi sekarang dapat dilihat bahasa ini sudah banyak mempengaruhi orang-orang Malaysia. Jadi banyak orang sudah mengguna pakai bahasa Inggeris dalam drama semua, bagi mengikut trending sekarang ini. Jadi saya akan menerangkan kesimpulan yang saya dapat daripada artikel yang kami buat ini. Okey, kesimpulannya adalah terdapat banyak bahasa pinjaman bahasa asing yang diguna dalam sesuatu bidang ilmu. Dalam kajian ini didapati kosakata pinjaman terdapat dalam artikel yang kami kaji ini terlalu banyak, sehingga terlalu banyak perkataan yang ada dalam artikel ini. Apa yang saya dapat dari ini, aspek-aspek kosakata yang telah dikaji dalam artikel ialah fonologi, morfologi dan semiotik. Artikel ini menggunakan kosakata yang sesuai untuk menghasilkan suatu artikel yang menarik. Selain itu, kefahaman tentang menggunakan proses pinjaman yang sesuai perlu ditingkatkan dalam kalangan masyarakat. Okey, akhir sekali, kita berharap segala dapatan kajian dapat dijadikan rujukan dan meningkatkan mutu pengajian dan pembelajaran bahasa Melayu, dan seterusnya akan mendapat peningkatan lebih prestasi pada para pelajar. Okey, sekian, terima kasih.